Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung video siri pengajaran yang seterusnya. Okey, saya akan sambung video siri yang seterusnya, iaitu keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Okey, keseimbangan permintaan agregat itu AD dengan penawaran agregat seperti yang saya tunjuk dalam rajah sebelum ni. Okey, jadi kita akan lihat di sini. Jadi secara umumnya keluk permintaan agregat, okey, kita akan lihat di sini, iaitu harga sini KNK benar. Okey, ni AD, ni AS, yang ni keseimbangan berlaku di sini, iaitu E0. Kita tulis sini Y0. Sini tingkat harga keseimbangannya E0 itu. Okey. Jika pada tingkat harga P1, contohnya di sini. Okey. Maka di sini wujud lebihan penawaran agregat. Wujud lebihan penawaran agregat. Dan jika tingkat harga pada P2, contoh di sini P2, maka di sini wujud lebihan permintaan agregat. Yang ini biasalah lebihan permintaan, lebih penawaran ini dalam mikro pun ada konsep yang sama. Okey. Jadi keseimbangan ni dia tercapai apabila AD dengan AS ni berselang, iaitu di sini apabila AD sama dengan AS, maka capailah keseimbangan dia pada tingkat harga P0. Okey. Jadi kalau soalan ditanya kepada calon dengan menggunakan gambar rajah, tunjukkan bagaimana keseimbangan pendapatan negara tercapai dengan menggunakan pendekatan ADS, kena tunjuk yang ni. Maksudnya kita kena tunjuk harga 1, harga 2, harga 3. Dan kita kena terangkan proses ni, bagaimana P1 bergerak ke P0 dan P2 bergerak ke P0 untuk mencapai keseimbangan semula. Okey. Jangan kita lukis tu hanya sekadar nak tunjuk harga keseimbangan, tak boleh. Di sini calon akan hilang markah banyak. Okey, contoh pada tingkat harga P1, maka wujud lebihan AS. Okey, wujud lebihan AS, lebihan penawaran agregat. Apabila berlaku wujud lebihan penawaran agregat, okey, berlaku lebihan stok, dan pada ketika ini firma ada kecenderungan untuk mengurangkan output dan tingkat keluaran negara menurun, dan akhirnya akan mencapai keseimbangan semula. Jadi pada tingkat harga P1, okey, firma-firma ada kecenderungan mengurangkan pengeluaran itu. Okey. Dan ni akan menyebabkan berlaku pengurangan harga barang dalam pasaran, bergerak daripada P1 bergerak turun, sehinggalah P1 itu mencapai pada harga P0. Maka keseimbangan tercapai semula. Begitu juga dengan pada harga P2. Pada harga P2 wujud lebihan
permintaan agregat, berlaku kekurangan stok, berlaku kekurangan stok. Pada ketika ini agregat more than aggregate supply. Yang ni pula aggregate supply lebih daripada AD, maka dia tak sama. Keseimbangan yang ni mesti sama. Jadi pada ketika ini firma-firma ada kecenderungan untuk meningkatkan pengeluaran. Firma-firma akan ada kecenderungan untuk meningkatkan pengeluaran atau menambah output, okey, dan dia akan menyebabkan tingkat harga itu bergerak semula dalam pasaran daripada P2 naik sehinggalah mencapai harga keseimbangan itu pada P0. Okey. So ni adalah proses bagaimana capainya keseimbangan. Ini keseimbangan pendapatan lah. Keseimbangan pendapatan dengan menggunakan pendekatan ADAS. Okey, clear lah? Senang saja. Keluk pendekatan ADAS simple. Ada AD, ada AS. Habis. Dia tak ada keluk-keluk lain lah. Okey, ni saya padam dulu. Okey. Di sini saya nak nyatakan okey, sebelum kita nyata kita masuk tajuk ni, itu kesan perubahan permintaan agregat dan penawaran agregat terhadap keseimbangan pendapatan negara. Jadi saya nak tunjuk di sini dulu, itu kesan kesan perubahan permintaan agregat dululah. Kesan perubahan permintaan agregat terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey. Jadi secara umumnya kalau kita lukis di sini, okey, watandakan P, KK, okey. Ni AD kosong, ni AS kosong. Okey. I kosong, Y kosong. Okey, P kosong. Apabila pertambahan agregat akan beralih ke kanan, contohnya AD1, maka AD1 akan berselang dengan keluk penawaran agregat yang asal di sini. D1, Y1. Di sini kita akan lihat apa dia? Kita akan lihat pendapatan negara meningkat, tetapi pada masa yang sama harga barang meningkat daripada P0 kepada P1. Jadi bila berlaku perkesan perubahan AD beralih ke kanan, contohnya dalam kes ni, dia akan menyebabkan berlakunya inflasi. Walaupun pendapatan negara meningkat, tetapi dia akan menyebabkan berlakunya peningkatan harga, dan keadaan ini kita namakan dia sebagai inflasi. Okey, di sini saya nak nyatakan faktor-faktor lah, faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan AD lah. Maksudnya keluk AD beralih ke kanan. Okey. Yang pertama, penggunaan bertambah, C bertambah sebab ada dalam A, ada dalam AE, perbelanjaan agregat bertambah. Ni ya, perbelanjaan agregat ni semua ni namanya perbelanjaan kerajaan meningkat. Okey. Cukai dikurangkan. Bila cukai dikurangkan, pendapatan boleh guna kita meningkat. Yang tadi, kesan apa dia tadi? Bekalan wang bertambah. Bekalan wang bertambah yang kita bincang sebelum ni. Okey. Bila bekalan wang bertambah, kadar bunga
menurun, dia akan menyebabkan AD beralih. Okey. Ekspor bertambah, import berkurang, dan akhirnya ekspor bersih meningkat. Dan ni antara sebab-sebab kenapa keluk AD ni beralih ke kanan. Okey, ingat ni. Sebab CI, satu lagi I pun sama. Ni bila I, jadi kesan dari sini lah. Bila bekalan wang bertambah, kadar bunga berkurang, I pun meningkat. So ni antara sebab-sebab yang akan menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. Keluk permintaan agregat, kita kena sebut lagi lebih. Keluk permintaan agregat beralih ke kanan. So ni antara sebab-sebabnya lah. Dan sebaliknya, jika berlaku pengurangan permintaan agregat, dia akan memindahkan keluk AD itu beralih ke kiri lah, dan sebaliknya. Saya tak jelaskan ni. Jadi dia akan menyebabkan tingkat harga umum pun turun dan menyebabkan pendapatan negara pun turun. Jadi keadaan ini dinamakan kemelesetan ekonomi. Itu. Okey, sekarang ni saya nak lihat dari segi kesan perubahan penawaran agregat. Jadi ada kesan perubahan permintaan agregat. Sekarang ni saya nak tunjuk kesan perubahan penawaran agregat. Okey, saya padamkan ni dulu. Okey, yang kedua, kesan perubahan penawaran agregat. Kita nak lihat kesan. Contohnya katalah penawaran agregat bertambah. Contoh kita lukis keluk macam biasa. Okey, buat tandakan harga KNK benar. Okey, ni AD kosong, ni AS kosong, I kosong, ni harga P kosong. Apabila penawaran agregat bertambah, maka keluk penawaran agregat dia beralih ke kanan. Dia akan beralih ke kanan. Contohnya macam ni, dia akan jadi AS1. Okey, tercapai keseimbangan yang baru, iaitu persilangan di antara keluk AS1 dengan permintaan agregat. Okey, pada ketika ini kita boleh lihat pendapatan negara meningkat dan harga dikurangkan. Harga berkurang daripada P0 kepada P1. Yang ni namanya apa? Yang ni namanya pertumbuhan ekonomi. Sebab kita lihat pendapatan negara bertambah dan harga berkurang daripada P0 ke P1. Apabila penawaran agregat bertambah, dia akan menyebabkan tingkat harga umum berkurang daripada P0 ke P1, dan pada masa yang sama dia menyebabkan pendapatan negara bertambah daripada Y0 ke Y1. So yang ni kita namakan dia sebagai pertumbuhan ekonomi. Itu. Jadi di sini saya ingin nyatakan antara sebab-sebab faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan AS. Okey. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan AS, contohnya pengurangan kos pengeluaran. Tadi kita faham dah konsep ni. Kemudian peningkatan kemajuan teknologi, dia akan menyebabkan keluk beralih ke kanan, keluk AS lah. Peningkatan kemahiran buruh, ini penting. Kita ada buruh mahir, buruh tak mahir. Kemudian seterusnya penemuan, ingat lagi tak? Keluk kemungkinan pengeluaran dulu. Penemuan faktor-faktor
pengeluaran yang baharu, ataupun penemuan sumber-sumber ekonomi yang baru. Okey, galakkan oleh pihak kerajaan. Contohnya dalam kes ni, kerajaan bagi apa? Bagi subsidi kepada pengeluar-pengeluar untuk menanggung bebanan kos pengeluaran, dan juga berlakunya peningkatan R&D. Okey, peningkatan R&D, research and development, dia akan menyebabkan penawaran kita bertambah. Contoh kita kata di sini minyak kelapa sawit. Okey, kita ada antara pengeluar yang terbesar minyak kelapa sawit. Jadi ada R&D dalam pengeluaran, jadi kita ada benih-benih yang pelbagai untuk kelapa sawit. Okey, ini antara faktor-faktor yang menyebabkan keluk penawaran agregat beralih ke kanan. Dan ini baguslah untuk rakyat. Maksudnya bila keluk agregat bertambah, dia akan menyebabkan pendapatan negara meningkat, dan juga pada masa yang sama dia menurunkan harga, tingkat harga umum. So yang ni bagusnya ni. Jadi calon-calon nanti kalau dalam soalan tu dia akan tanya pelbagai lah. Dan sebaliknya lah. Dan sebaliknya tu, kalau sebaliknya tu maksudnya keluk AS beralih ke kiri lah. Bila beralih ke kiri, okey, pendapatan negara berkurang, harga meningkat. Okey. Okey, saya pandang ini dulu. Jadi secara umumnya kita dah bincang keseimbangan pendapatan negara, pendekatan ADAS. Kita dah lihat dari segi faktor-faktor dia. Kita lihat dari segi perubahan permintaan agregat. Kita dah lihat dari segi perubahan perbelanjaan agregat, penawaran agregat. So terpulanglah. Contohnya kata soalan macam ni. Ni AD kosong. AD kosong. Yang asal ni AS kosong. Senang saja. Semua pelajar boleh lukis ni dengan mudah. Jadi soalan tu bergantunglah. Sama ada soalan tu dia kata pertambahan perbelanjaan agregat lebih besar daripada pertambahan permintaan agregat. Kita lukislah keluar besar sikit ni. Ni AS1, yang ni AD kecil sikit, AD1. Maka wujud keseimbangan di sini. Jadi apa kesan dia? Selalu soalan dia tanya macam tu lah. Apa kesan dia? Kita boleh lihat harga pun berkurang. Okey, pendapatan negara pun bertambah. Dan sebaliknya lah. Mungkin dia boleh sebut pertambahan penawaran agregat sama dengan pengurangan permintaan agregat. Ini tu contoh. Contoh kita kata yang tu lah, AD ni AS. Dia kata pertambahan agregat, penawaran agregat sama dengan, ni beralih ke kanan, sama dengan pengurangan penawaran agregat. Jadi kita lukis ni bagi sama besar. Contoh itu. Dapatlah keseimbangan baru di sini. Bukan sini. Jadi satu. Dapat sini. Itu. Yang asal sini. Itu. Jadi kita pandai-pandai main lah. Pandai-pandai kita gunakan kemahiran kita dalam melukis keluk. Okey, dalam melukis keluk itu bergantung kepada soalan. Contohnya mungkin soalan ni dalam bentuk soalan aneka pilihan. Dia akan nyatakan macam tu. Contohnya kita kata pertambahan agregat sama dengan pertambahan penawaran agregat sama dengan pertambahan permintaan agregat. Ataupun kita kata pertambahan penawaran agregat lebih besar daripada pertambahan permintaan agregat. Macam itulah. Jadi konsep dia mudah saja. Kalau bertambah, keluk beralih ke kanan. Kalau berkurang, keluk beralih ke kiri. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk yang terakhir, iaitu kesan perubahan permintaan agregat
okey, ke atas keseimbangan pendapatan negara pada mana pada tingkat guna tenaga penuh. Yang ini sebenarnya kita akan bincang yang lebih lanjut dalam penggal yang ketiga, iaitu ekonomi Malaysia, itu jenis-jenis inflasi. Tapi tak apalah, oleh kerana kita dah bincang tentang ADAS, jadi di sini saya nak tunjukkan apa kesan dia apabila berlaku perubahan permintaan agregat, okey, pada tingkat guna tenaga penuh. Okay. So ni antara ni yang terakhir lah dalam bab keseimbangan pendapatan negara, ni yang terakhir. Yang terakhir. Dan lepas ni insya-Allah kita boleh bergerak ke bab 4 ya. Kita boleh bergerak ke bab 4. Yang mana bab 4 ni tajuk dia jangan lupa itu berkaitan tentang bank lah, iaitu wang, bank dan dasar kewangan. Di sinilah kita akan bincang teori kecairan Keynes yang saya sebut tadi. Okey. Kita akan lihat kesan perubahan permintaan agregat. Kesan perubahan permintaan agregat. Okey, ke atas keseimbangan pendapatan negara. Okey, pada tingkat guna tenaga penuh. Kita akan lukis di sini. Okey, awak tulislah P. Okey, lepas tu KNK pendapatan lah. Okey, yang kata keluk AS sepatutnya dia macam ni lah. Tetapi oleh kerana yang kita kata pada tingkat guna tenaga penuh, bila masuk pada tingkat guna tenaga penuh, firma-firma tidak lagi menambahkan output pengeluaran. Jadi maksudnya pada ketika ini keluk penawaran agregat bukan berbentuk macam ni dah. Okey, maka dia akan jadi bentuk tak anjal sempurna pada tingkat yang ni. So yang ni padam. Okay. Sepatutnya keluk ni dia macam ni lah. Macam tu. Tapi tak boleh dah pada tingkat guna tenaga penuh. Dan kita simbolkan dia sebagai YF full. Okey. Dan ni kita tandakan dia sebagai AS. Okey, ini keluk permintaan agregat yang asal. Contohnya AD kosong. Jadi kita boleh lihat di sini. Sini P kosong. Apabila permintaan agregat bertambah, keluk permintaan agregat beralih ke kanan. AD 1. Kita akan lihat di sini. Harga meningkat daripada P kosong kepada P1. Tetapi pada tingkat pendapatan negara guna tenaga penuh, kita tak ditambah dah. Kemudian katalah permintaan agregat bertambah lagi daripada AD kosong kepada AD 2. Okey. Kepada P2. Itu. Okey. Yang ini macam saya kata tadi, kita akan bincang dalam penggal 3, tapi tak apa. Kita nak tunjuk yang kata kesan pertambahan permintaan agregat pada tingkat guna tenaga penuh. So kita labelkan dia sebagai YF. Okey. Dan yang ni kita namakan dia sebagai inflasi tarikan permintaan. Ini disebabkan, inflasi ni disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh pihak rakyat. Dia punya kuasa beli dia meningkat, perbelanjaan agregat meningkat, perbelanjaan agregat meningkat, dan akhirnya dia menyebabkan AD meningkat. Dan akhirnya memberi kesan kepada peningkatan harga. Keluaran tak boleh bertambah lagi, jadi kesannya bertambah. So yang ni adalah jenis inflasi yang pertama. Ni jenis inflasi yang pertama, nama dia inflasi tarikan permintaan.
Dalam semester 3 nanti, dalam penggal 3 kita akan lihat dari segi inflasi tolakan kos, inflasi yang disebabkan oleh kos pengeluaran, dan juga inflasi yang disebabkan oleh inflasi diimport, oleh barang-barang import. So, jadi secara umumnya ini kesan dia. Kesan dia. Dan sebaliknya lah, dan sebaliknya. So, jadi kalau berlaku peningkatan permintaan gereget pada tingkat guna tenaga penuh, maka dia kesannya tingkat pendapatan negara tak akan bertambah. Dia akan menyebabkan harga hanya meningkat daripada P0 kepada P1, P1 kepada P2. Dan ini kita namakan dia sebagai inflasi tarikan permintaan. Sebab apa sebut permintaan? Sebab berpunca tu mai daripada kita, itu daripada AE. Maksudnya berlaku peningkatan, berlaku inflasi ini disebabkan oleh kita, oleh isi rumah, dan juga disebabkan oleh firma, bukan disebabkan oleh pihak pengeluar. Itu kena faham konsep tu. Okey, saya rasa setakat ni dulu dalam bab 3. Okey, jadi di sini saya nak nyatakan, okey, awak tontonlah siri video yang dalam bab 3 ni dalam tempoh PDPR ni. Okey, so dalam bab 3 ni tamat. Okey, nanti kita akan masuk bab 4, itu wang dan bank apa semua. Okey, jadi saya rasa setakat ni dulu pengajaran saya untuk pagi ni. InsyaAllah nanti saya akan buat video pengajaran yang seterusnya dalam bab 4. Dan dalam bab 4 pun dah ada video-video pengajaran saya. Nanti saya akan share link untuk subtopik yang berkaitan lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.